Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami iaitu saya Nur Ani binti Sulaiman. Saya Karuniada binti Muhammad Nordin. Kami akan membentangkan mengenai isu dan cabaran dalam pendidikan jasmani. Seterusnya, kami akan menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi isu dan cabaran tersebut. Dan di akhir pembentangan kami akan menerangkan hujah-hujah kami berkaitan inovasi yang kami pilih. Baiklah, saya akan terangkan dahulu isu dan cabaran dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, kekurangan guru option pendidikan jasmani. Yang kedua, peruntukan waktu pengajaran yang tidak mencukupi. Yang ketiga, risiko dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan yang keempat, kemudahan fizikal dan alatan yang kurang. Yang pertama, kekurangan guru option. Mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah tidak diajar oleh guru option pendidikan jasmani. Pihak sekolah beranggapan bahawa mata pelajaran pendidikan jasmani boleh diajar oleh semua guru kerana mata pelajaran ini tidak berunsur peperiksaan. Jadi, apabila guru yang bukan option pendidikan jasmani yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, sudah tentulah pendekatan yang digunakan untuk mengajar tu lebih kepada bermain-main kerana tidak ada kemahiran pendidikan jasmani. Dan yang kedua, kekurangan waktu pengajaran. Masa yang diperuntukkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mata pelajaran pendidikan jasmani tidak mencukupi, iaitu 2 waktu seminggu sahaja yang diperuntukkan untuk murid-murid mempelajari mata pelajaran pendidikan jasmani seminggu. Pendidikan jasmani adalah bidang ilmu yang menggabung jalinkan aspek-aspek pendidikan melalui aktiviti pergerakan fizikal dalam sukan. Proses pengajaran pembelajaran guru hendaklah bermakna dan berkesan dengan menguasai ilmu konten pedagogi pada tahap tinggi. Jadi kekurangan waktu pengajaran iaitu 2 waktu tu sebenarnya tidak mencukupi untuk murid mempelajari semua kemahiran dalam pendidikan jasmani itu. Seterusnya adalah isu risiko dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani melibatkan aktiviti fizikal dan lebih berisiko berlakunya kecederaan. Kerana pendidikan jasmani ini lebih banyak melakukan aktiviti di luar kelas, dan kefahaman berkenaan keselamatan dalam pendidikan jasmani amat penting bagi mencegah berlakunya kecederaan terhadap murid melalui cara pengajaran atau latihan yang lebih baik. Kerana isu ni banyak guru yang tak ambil peduli ataupun ambil ringan mengenai keselamatan penggunaan barang-barang sukan. Jadi contohnya murid maut ditimpa tiang bul disebabkan kecuaian guru itu sendiri untuk memeriksa keadaan alatan sukan. Seterusnya adalah kemudahan fizikal dan alatan. Kemudahan infrastruktur dan peralatan diperlukan untuk menjalankan aktiviti PJ. Contohnya kawasan lapang seperti gelanggang permainan, padang bola dan ruang-ruang yang agak luas memainkan peranan penting dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Banyak sekolah menghadapi kekangan untuk mendapatkan kawasan padang yang agak luas. Hal ini berlaku disebabkan oleh faktor nilai hartanah yang tinggi menyebabkan kawasan sekolah menjadi sempit. Masalah dari segi kemudahan peralatan juga menjadi isu di sekolah luar bandar. Jumlah peruntukan untuk membeli peralatan digunakan untuk pembangunan sekolah. Jadi kat sini bila dah kerajaan bagi duit, yang kebanyakannya duit banyak digunakan untuk pembangunan sekolah, terutamanya di sekolah luar bandar. Jadi peruntukan untuk pendidikan jasmani dia jadi kurang, menyebabkan kemudahan peralatan tidak dapat dibeli ataupun tidak dapat disediakan dengan lengkap. Jadi akibatnya murid-murid terpaksa menggunakan peralatan yang uzur dan tidak selamat. Jadi guru-guru perlu menggunakan kreativiti untuk menarik minat pelajar. Sesuatu kurikulum yang dibentuk bergantung kepada kemudahan dan peralatan yang sedia ada. Penglibatan murid akan menjadi lebih aktif sekiranya peralatan yang digunakan adalah mencukupi. Mengajar pendidikan jasmani tanpa peralatan samalah mengajar subjek akademik tanpa buku-buku dan bahan sokongan. Jadi bila peralatan sukan kurang, jadi murid
tidak semua murid boleh dapat melakukan aktiviti tersebut disebabkan dengan masa yang terlalu singkat dan peralatan yang sedikit menyebabkan tidak semua murid boleh mempelajari kemahiran ataupun tidak boleh menyertai aktiviti yang dilakukan semasa melakukan pendidikan jasmani. Okey, seterusnya kami akan terangkan langkah-langkah mengatasi isu dan cabaran dalam pendidikan jasmani. Okay, langkah yang pertama ialah memperbanyakkan guru option pendidikan jasmani. Contohnya, institut pendidikan perlu menawarkan lebih banyak kursus pendidikan jasmani ini supaya lebih banyak guru pendidikan jasmani dapat dilahirkan. Okey, sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri perlu mengambil lebih banyak guru option pendidikan jasmani ini untuk dihantar ke sekolah-sekolah agar tiada lagi isu atau masalah kekurangan guru option pendidikan jasmani. Okay, pihak sekolah perlu memastikan mata pelajaran pendidikan jasmani diajar oleh guru option itu sendiri. Okay, pihak sekolah perlu menghantar guru bukan option ke kursus pendidikan jasmani sekiranya di sekolah itu kekurangan guru option pendidikan jasmani. Jadi guru-guru yang mengajar subjek lain, apabila mereka pergi ke kursus-kursus ini, mereka akan mempelajari pelbagai kemahiran dalam pendidikan jasmani. Jadi mereka boleh mengajar murid menggunakan teknik kemahiran pendidikan jasmani dengan betul. Okay, seterusnya, langkah untuk mengatasi peruntukan masa pengajaran. Jadi, semua pihak perlu mengiktiraf subjek PJ dan sukan ini sebagai subjek yang mempunyai accountability akademik sebagaimana subjek-subjek lain di sekolah yang mempunyai matlamat dan objektif sendiri. Jadi, KPM perlu menambah waktu pendidikan jasmani kerana pendidikan jasmani ini juga merupakan salah satu subjek yang penting kerana dari subjek PJ ni murid akan menjadi lebih cerdas. Jadi bila murid lebih cergas, otak mereka lebih cerdas. Jadi guru pihak KPM perlu menambahkan peruntukan masa kepada bagi subjek pendidikan jasmani. Seterusnya, peka terhadap kemudahan dan alatan. Pemilihan peralatan perlu berdasarkan spesifikasi murid dan pertandingan. Jadi kualiti alat perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alat dan keselamatan perlu dititik beratkan. Okey, yang seterusnya, memeriksa alatan dan kemudahan fizikal juga. Guru perlu memeriksa peralatan dengan lebih kerap agar tidak berlaku kecederaan ketika menggunakan peralatan tersebut. Jadi guru perlu memeriksa dengan kerap setiap barang-barang yang ada dekat stor sukan supaya murid dapat menggunakannya, dan jika terdapat barang-barang yang rosak, guru perlu menukar ataupun ambil inisiatif agar peralatan tersebut dapat ditukar dan murid dapat menggunakan peralatan tersebut dengan lebih selamat. Seterusnya, memastikan murid mematuhi peraturan dan menggunakan teknik yang betul supaya tiada berlaku kecederaan dan tiada berlaku kecederaan. Okey, seterusnya kami akan terangkan penghasilan alat inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, baiklah. Ini ialah ini merupakan alatan inovasi yang kami reka bagi permainan bola jaring. Okey, nama inovasi kami ini ialah double shooter, di mana kami menggunakan bahan-bahan seperti bakul sampah, batang kayu dan juga bekas yang diisi dengan simen untuk menegakkan batang kayu itu. Okey, bakul sampah tu akan diikat pada batang kayu. Tujuan kami mencipta alat inovasi ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tiang gol bola jaring. Daripada sini sama ada dekat sekolah luar, dekat bandar
Jadi guru boleh menggunakan alat inovasi ini terutamanya sekolah yang berada di luar bandar kerana mereka mengalami kekurangan peralatan sukan. Jadi dengan alat inovasi ini juga kami dapat menjimatkan masa dan lebih banyak kumpulan dapat dibentuk. Maksudnya kat sini bila ada alat inovasi ni, dia ada 2 jaring, jadi murid lebih banyak lebih cepatlah untuk bermain. Jadi bila ada 2 gol, jadi murid akan lebih lebih Jadi macam maksudnya kalau apa tu? Okey. Jadi maksudnya kalau dengan penggunaan 2 gol dalam satu tempat ni, jadi murid tak perlu tunggu lama untuk giliran dia untuk shoot bola pula. Okey. Seterusnya dan alat inovasi ni juga lebih selamat dan mudah alih kerana peralatan ataupun alatan yang digunakan semuanya adalah selamat, iaitu plastik, kayu dan juga bekas besimen. Semuanya bahan yang digunakan adalah bahan yang selamat. Dan alat ini juga boleh mudah alih, maksudnya boleh letak bolehlah nak bawa pergi mana-mana pun dan menggunakan bahan yang lebih ringan kerana alatan ini jadi bahan yang digunakan mudah didapati dan kos yang digunakan adalah lebih rendah. Jadi sesuai untuk sekolah di luar bandar untuk menggunakan alat inovasi ini supaya semua murid dapat melakukan kemahiran yang dipelajari dalam kemahiran bola jaring. Okey. Okey. Sekian saja. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.